Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akan ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Syukur Alhamdulillah sehingga hari ini subscriber untuk channel ni dah mencecah 15k. Semuanya dengan izin Allah, Alhamdulillah, dan juga dengan bantuan dan pertolongan daripada korang semua. Akak betul-betul ucapkan jutaan terima kasih. Akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki, diberikan kesembuhan bagi yang sakit, diberi kesihatan yang baik dan dipanjangkan umur, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ni akak nak kongsikan dua kisah seram, di mana salah satu kisah seram ni dikongsikan oleh salah seorang subscriber, dan satu lagi kisah seram ni akak dengar sendiri daripada seseorang yang akak cukup kenali. Kalau korang sudi nak mendengar kisah daripada akak, jom bersama dengan akak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Akak mulakan dengan kisah yang pertama. Kisah yang pertama ni berlaku di sebuah asrama yang terletak di Sabah. Kisah seram ni dikongsikan oleh adik Adam. Adam ni dia dah banyak kali kongsikan kisah-kisah seram untuk Cengkeh Channel. Terima kasih adik Adam. Kali ni Adam nak kongsikan kisah seram yang mana Adam dengar waktu dia bercuti baru-baru ni. Kata Adam macam itulah. Watak utama dalam kisah kali ni ialah watak Siti. Jom kita ikuti apa yang dilalui oleh Siti. Siti dia berasal dari negeri Sabah. Pengalaman seram yang dialami Siti berlaku 3 tahun yang lalu. Masa tu Siti dia berumur 17 tahun. Masa tu dia tinggal dekat asrama di sebuah sekolah yang terletak di Sabah. Akak bagi gambaran keadaan dekat asrama dia. Asrama untuk pelajar perempuan ni dia ada 2 blok. Dan blok tu dikenali sebagai blok A dan blok B. Blok-blok tersebut pula bersambung tangga antara satu sama lain, macam itulah. Jadi Siti ni dia ditempatkan di bilik A12, iaitu blok A. Pada waktu tu Siti dia boleh tengok benda-benda yang halus, mistik ni. Dia mula dapat melihat benda-benda halus tu dari usia dia 14 tahun. Daripada awal usia tu lah dia mula masuk ke asrama. Kejadiannya berlaku pada musim peperiksaan SPM, CJ Pelajaran Malaysia. Masa tu kan kebanyakan pelajar dekat asrama yang mana tak ambil exam SPM tu, mereka dah balik dah ke rumah masing-masing. Dah tak stay dah kat sekolah kan, dah habis study kan. Okey. Jadi banyaklah bilik yang kosong. Dekat bilik Siti masa tu dia ada seorang lagi kawan dia yang akan ambil peperiksaan tersebut bersama, macam itulah. Jadi mereka ni tinggal berdua je dalam bilik tu. Dalam bilik mereka ni dia ada 5 katil bertingkat. Siti dengan kawan dia ni masa tu dia tidur dekat katil bahagian bawah. Pada hujung minggu yang pertama, kawan sebilik Siti ni dia balik ke rumah dia lah, sebab dia tak ada paper yang sama macam Siti. So Siti dia tinggallah bersendirian dalam bilik dia tu. Kawan Siti balik ke rumah dia pada hari Jumaat. Dijangkakan dia akan kembali dekat sekolah tu semula pada hari Ahad. Petang hari kejadian tu lah, hujan turun dengan sangat lebat, berserta dengan guruh dumdam kan. Masa tu Siti dia tengah baring-baring dalam keadaan
bertiarap dekat atas katil dia. Dalam keadaan bilik masa tu memang agak gelap sebab hujan. Bila hujan dia mendung kan. Tapi Siti ni dia malas nak bangun dari katil dia. Dia malas nak pergi hidupkan lampu bilik dia. Jadinya Siti kebetulan pula dia ada terpandang dekat arah almari kawan dia yang balik tu kan. Kawan dia yang SPM juga tu lah. Tiba-tiba Siti ternampak tau, satu susuk tubuh seorang perempuan berdiri dekat hadapan almari kawan dia tu. Berdiri tegak memerhatikan dia. Tak berganjak. Guruh berbunyi kuat tu. Lepas tu dengan serentak bunyi guruh tu, susuk tubuh yang Siti nampak tu tiba-tiba hilang tau. Hilang dari pandangan mata dia. Masa tu dia tengoklah dekat almari kawan dia tu. Tiba-tiba almari tu terbuka. Pintu almari lah kan terbuka. Seolah-olah macam ditolak oleh seseorang dengan kuat daripada arah dalam. Siti pun terkejut lah. Dia alihkan pandangan dia dekat situ tu, dipandang ke lain. Dia tak nak fikir yang bukan-bukan. Dah lah dia tinggal seorang-seorang je dekat bilik tu. Kalau dia layankan perasaan takut dia, lain pula jadinya nanti. Jadinya Siti bermainlah dengan telefon bimbit untuk mengalihkan perhatian dia, untuk menghilangkan rasa seram meremang dia pada masa tu. Selepas 10 minit berlalu, macam tu lah, barulah Siti tu bangun. Dia nak hidupkan lampu bilik. Teragak-agak juga dia untuk bangun pada masa tu. Memandang juga dia. Mujurlah pada malam tu tak ada apa-apa pun yang berlaku. Tak ada apa-apa yang pelik pun yang berlaku. Sebab Siti tidur dengan lampu yang dihidupkan sepanjang malam. Dan sepanjang malam hujung minggu, di mana Siti tu stay sorang-sorang kat situ, dia pasang alunan bacaan surah-surah suci dari Al-Quran untuk temankan dia, untuk kuatkan semangat dia. Sehinggalah tiba malam Ahad, di mana kawan sebilik dia tu balik semula dekat asrama. Lepas tu dia rasa lega. Alhamdulillah kan untuk minggu tu. Kejadian kedua pula berlaku beberapa minggu selepas kejadian yang pertama. Masa tu masih lagi musim peperiksaan SPM. Tak habis lagi musim peperiksaan tu. Masa tu Siti dia nak ambil exam kertas lukisan kejuruteraan. Kertas tu merupakan kertas peperiksaan terakhir dia nak ambil masa tu lah. Disebabkan paper exam tu merupakan yang terakhir, bilangan pelajar yang berada dekat asrama tu semakin berkurangan. Kebanyakan pelajar tu dah habis menduduki peperiksaan masing-masing kan. So diorang pun baliklah ke rumah, nak stay buat apa lagi kat sekolah kan. Sama juga macam kisah Siti yang pertama tau. Kejadian kedua ni juga berlaku semasa kawan sebilik dia tu balik ke rumah pada hari Jumaat. Petang tu Siti dia angkat meja dengan kerusi daripada bilik belajar. Pelajar tingkatan 6. Dia bawa lah meja kerusi tu masuk dalam bilik dia. Dia nak study kan. Dia sebenarnya malas nak ke meja belajar study yang terletak di bilik pelajar untuk pelajar tingkatan 5 dan 6 atas. Meja kerusi study tu berada di tingkat bawah lagi. Untuk pengetahuan semua, di atas dinding bilik Siti tu dia ada satu besi yang berlubang macam tu, palang macam tu kan. Besi tu memang fungsi dia supaya angin boleh masuk ke dalam bilik Siti tu. Bilik Siti tu pula terletak di tingkat 2 dan di belakang blok tu dia merupakan jalan raya tau. Jalan raya yang tak ada lampu jalan pada waktu tu. Jadi dekat belakang blok dia tu memang gelap. Memang gelap, tak nampak apa. Malam tu dia keluarlah buku lukisan kejuruteraan dia tu. Dia nak study. Buku tu bersaiz A3 je macam tu. Dia nak study untuk final exam esoknya. Dia nak, orang kata apa, nak tengoklah, double check kan. Seperti yang dia katakan awal tadi, dia cuma berseorangan je dalam bilik tu. Sedang dia tengah galik belajar ni, tekun-tekun ni belajar ni. Tiba-tiba dia rasa macam diri dia tu sedang diperhatikan oleh seseorang tau. Dia pandang ke arah dinding sebelah kanan dekat tempat angin masuk tu. Dia nampak tau, ada 2 biji mata yang merah. Mata tu perhatikan je. Siti dia cuma ternampak mata je, badan tak nampak. Masa tu lampu bilik dia ni ditutupi dengan kain langsir. Kain langsir yang di bahagian katil macam tu lah. So di bahagian katil tu tak terang sangat. Sebab tu lah Siti ni cuma nampak mata je. Siti terkejut lah. Siti cuba untuk tidak mempedulikan kepada pandangan dia tu, pada mata tu.
Tapi dia masih juga rasa diperhatikan. Bila Siti tengok balik semula ke arah tu, ada 2 pasang mata merah yang memerhatikan dia. Pada awalnya tadi, cuma sepasang je. Aduh, sekarang dah jadi 2. Tak logik lah student lain nak pandang kat situ kan. Tempat tu tinggi. Masa Siti menulis cerita ni pun, Siti dia rasa meremang tau. Dia masih cuba nak teruskan ulang kaji dia pada masa tu. Bila Siti dah rasa macam lain macam je dekat sekeliling dia, barulah dia bangun daripada tempat duduk dia tu. Dia pergi kat bilik kawan dia untuk ulang kaji sama-sama kat situ. Dia nak tumpang tidur sekali lah dekat situ. Pada malam tu dia dah rasa macam tak sedap hati je. Dia rasa dia dah macam tak boleh nak buat dek je dengan perkara tu. Dia tak boleh nak stay, nak move on kat bilik tu kan. Of course lah, dia dah rasa agak memang ketakutan lah pada masa tu. Muncullah selepas habis SPM, dan sehingga kini dia tak lagi ternampak atau terdengar dan rasa lagi jika benda halus berada dekat dengan dia. Itu sajalah kisah daripada Siti yang dikongsikan oleh Adam kepada Ciki Channel. Sekian, terima kasih untuk kisah yang pertama. Akak teruskan dengan kisah yang kedua tau. Kisah yang kedua ni berlaku di satu sekolah asrama penuh, di mana kisah ni akak dengar daripada adik ipar akak. Okey, masa tu dia dalam tingkatan 5 macam tu lah. Sekolah tu terletak di Negeri Pahang, tapi akak tak nak lah bagi tahu detail sekolah mana kan. Yang akak boleh beritahu, sekolah tu terletak berdekatan dengan satu istana lama macam tu lah. Lepas tu kan, apa yang berlaku dekat sekolah tu sebenarnya bukan dialami oleh adik ipar kak. Dia just ceritakan balik apa yang dia tahu, apa yang dia dengar. Sebenarnya pada masa tu, masa dia study kat situ tingkatan 5, dia ada 3 orang lagi kawan baik tau. Kawan baik ni dikenali sebagai Ira, Shima dengan No. Ketiga-tiga nama ni bukan nama sebenar tau. Di mana pada masa tu 3 orang sahabat baik ni memang akrab korang. Ke mana pergi mesti ada bertiga. Wak Iman nak tidur pun mesti nak sama-sama dekat-dekat. Macam tu lah. Lepas tu kan, adik ipar kak ni dia cakap lah, ketiga-tiga ni dia salah seorangnya ni, si No ni, dia ada macam indera yang ke-6 tau. Dia boleh melihat kepada perkara-perkara mistik dan dia boleh mendengar, package, boleh lihat, boleh dengar. Dia dah terbiasa tau dengan penampakan macam tu tau. Jadi dia tak heran lah dengan apa yang dia tengok. Tapi Ira dengan Shima ni kadang-kadang dia boleh terima dengan teletah ataupun kelakuan si No ni bila No nampak sesuatu tau. Tapi kadang-kadang dia macam tak boleh terima. Alah, main-main je. Alah, kau ni saja je nak nyakat lah apa semua. Biasalah kan, umur remaja kan, memang tahap umur nak bergurau, nak serius sama banyak kan. So Shima dengan Ira ni, dia tak sangka tau, masa tu ada satu masa ni dia tiba-tiba karakter mereka berdua ni berubah tau. Berubah seolah-olah, macam mana akak nak terangkan, seolah-olah badan mereka ni dah dirasuki sesuatu tu. Dia macam ibaratkan perempuan-perempuan yang berada di zaman yang lama. Macam mana cara percakapan dia, macam ala-ala macam tradisional macam tu. Lepas tu dia tiba-tiba je, si Ira dengan Shima ni tiba-tiba je melenggok tari. Dia tak pandai menari tau, tapi dia meliuk lintuk badan dia menari. Mula-mula Shima menari, dalam masa yang sama dia bercakap lah dengan si Ira ni kan. Macam tu lah. Lepas tu Ira ni dia membalas perbuatan dia dalam bentuk gaya irama tradisional tau. Macam tu. Lepas tu si No ni dia dapat rasakan bahawasanya dekat kawasan tu memang ada gangguan yang macam tu. Sebab kawasan sekolah tu terletak berdekatan dengan istana lama tau. Seolah-olah macam istana lama tu memang ada penunggu. Macam tu lah. Lepas tu bila keadaan si Shima dengan Ira ni macam dah melarat kan, terpaksalah panggil ustaz untuk memulihkan mereka berdua ni. Tapi lepas daripada kejadian tu, mereka berdua ni tak sedar pun apa yang dia buat, apa yang ditarikan, semua dia tak sedar. Tapi si No ni dia faham tau situasi tu. Dia hanya mendiamkan diri. Dia tak naklah panjang lebarkan kepada perkara tu, sehinggalah membawakan kepada mereka ni. Mereka masa tu dia lepak dekat kawasan dekat dengan guard. Depan dekat guard tu kan dia ada satu
tembok lah kan, tembok yang memisahkan antara dalam sekolah dengan luar pagar sekolah. Macam tu lah. Masa mereka bertiga ni duduk bertenggek sambil-sambil bergurau dekat situ kan, tiba-tiba si Noh ni dia memerhatikan ke arah tembok tu tau. Dia tengok tembok tu lama. Jadi karakter si Noh pada masa tu mencurigakan kepada Ira dengan Shima ni. Ira dengan Shima ni dia bergurau tau, bergurau je. Noh, tengok apa tu? Macam tu lah lebih kurang kan. Tengok apa tu kan. Lepas tu si Noh ni pun cakap lah. Dia kata ada something dekat atas tembok tu. Lepas tu mereka berdua, yang kawan berdua ni, dia macam ketawa-ketawa macam tu. Berdaah lah. Takkanlah duduk kat situ. Takkan time-time dekat senja macam ni ada bertenggek kat situ. Kau ni pun agak-agak lah nak bergurau kan. Lepas tu si Noh ni dia tetap juga memerhatikan ke arah tembok tu tau. Dia tetap tak tahulah. Dia memang dah nampak, tapi kenapa pandangan dia tu memang tertumpu dekat situ je pada masa tu. Mulalah si Ira dengan Shima ni dia mendesak tau kepada Noh ni. Dia desak juga, kalau kau nampak, aku nak tengok juga. Aku nak tengok lah. Aku nak tahu juga apa yang selama ni kau nampak. Dia macam tu lah kan. Lepas tu Ira macam dia nak menduga pada Noh tau. Seolah-olah macam Noh ni bohong lah, macam tu lah kan. Macam entah-entah nak tarik perhatian. Macam tu lah lebih kurang. Dalam berkawan baik ni dia adalah perasaan, prasangka macam tu kan. Masa tu si Noh ni dia cakap kepada Ira dengan Shima ni, kau nak tengok tak? Kau betul-betul nak tengok? Macam serius lah. Muka dia memang dah serius. Dia memang dah nak buktikan perkara tu. InsyaAllah sebenarnya perkara macam ni, dengan izin Allah, kalau dapat tengok, memang dapat tengok. Bukan suka-suka je kita nak tengok, kita dapat tengok. Ramai tau di kalangan kita ni yang mempersendakan orang yang tengok. Lepas tu dia konon nak tengok. Tak semestinya dia dapat tengok tau. Tapi pada hari tersebut, Ira dengan Shima ni memang dapat tengok. Sebab apa tau? Bila Noh ni tunjuk ke arah tembok tu, apa yang dia orang nampak sebenarnya korang? Okey, apa yang dia nampak? Lembaga perempuan berdiri di atas tembok. Mustahil lah kan pelajar dekat situ nak panjat tembok, lepas tu nak buat gila pula berdiri dekat atas tembok yang agak tinggi tu. Masa tu memang mereka berdua ni nampak dengan jelas tau. Lembaga perempuan tu, rambut dia panjang mengurai sehingga bawah punggung. Dengan dia punya badan dia tu memang gegel lah kan, nampak kecil apa semua. Lepas tu dengan dia punya baju dia tu warna putih macam tu lah, seolah-olah macam Kak Punti tau. Tengah melayang-layang kain dia kat situ. Lepas tu Shima dengan Ira ni dalam keadaan tergamam. Tak tahulah kenapa dia boleh statik kat situ. Boleh mata dia tu nak fokus juga dekat lembaga tu, susuk perempuan tu kan. Masa dia tengok tu, tiba-tiba salah seorang daripada mereka tu pengsan. Akak dah lupa dah salah seorang tu siapa, tapi pengsan dekat situ. Sementara tu yang seorang lagi tu dah histeria. Lepas tu terpaksa dibawa masuk ke dalam sekolah. Lepas tu ustaz kena ambil alih, kena rukiahkan mereka dan sebagainya lah. Akak pun tak detailkan perkara yang dilakukan selepas tu, tapi Alhamdulillah mereka diberi kebenaran untuk balik ke rumah. Sebab mungkinlah ibu bapa mereka masing-masing nak pergi bawa mereka berubat, nak pergi pulihkan semangat mereka dengan cara ibu bapa mereka sendiri. Alhamdulillah selepas tu mereka tak ada lagi nak bersembang kepada perkara-perkara yang macam tak logik di akal. Bukan tak logik sebenarnya, tapi tak patut diketahui, tak patut dipersendakan. Macam itulah yang berlaku pada 3 sahabat tersebut. Ada satu lagi tau kejadian yang berlaku yang adik ipar akak kongsikan pada sesi persekolahan dia. Masa tu kan dekat asrama tu dia ada blok lelaki lah kan. So blok lelaki ni budak-budak remaja yang memang terlalu mentah untuk ambil orang kata serius pada perkara-perkara yang memang tak boleh dipermainkan. Macam tu lah. Masa tu kan ada sekumpulan pelajar lelaki ni. Mereka ni agak nakal tau. Sebab mereka ni sebenarnya pada masa tu tak ada pun terniat untuk serius main satu permainan ni. Permainan dia Spirit of the Coin. Permainan dia pada masa tu lah. Permainan dia ni lebih kurang macam menyeru sesuatu lah. Macam tu lah kan. Betul tak korang? Kak ni tak
research sangat. Tapi itulah yang akak dengar daripada adik ipar akak. Diorang ni sekadar nak suka-suka je. So saling menolak antara satu sama lain lah. Pada satu malam ni, betul-betul pada waktu tu memang warden dah cakap kena tidur ikut masa. Jangan habiskan masa dengan benda-benda yang tak berfaedah. So time tu kena tidur lah. Tapi mereka ni licik tau. Mereka ambil masa tu sama-sama berkumpul dekat tempat mereka tidur, maknanya dekat dorm mereka tu kan. Mereka mainlah permainan tu. Konon-kononnya lah nak suka-suka. Dalam-dalam suka-suka masa tu, apa yang berlaku sebenarnya korang? Kita, bila kita seru sesuatu, of course lah kan, cabaran dia, apa yang kita minta, nak sangat tengok tu mungkin akan datang. Memang korang, pada masa tu, perempuan yang akak sebutkan tadi untuk kisah 3 orang sahabat tadi memang betul-betul datang dekat dengan dom mereka, datang dalam keadaan merangkak tau. Tiba-tiba pintu bilik mereka ni, sebab dia ada katil bertingkat kan masa tu kan, benda tu datang dalam keadaan merangkak macam Ju-on. Tapi janganlah korang bayangkan macam Ju-on kan. Dia merangkak perempuan tau, perempuan yang berambut panjang juga, berpakaian putih juga, betul-betul nak mendekati pada mereka. Pada awalnya, betul lah Kak cakap, mereka masing-masing tergamam tau. Tak tahu nak cakap apa. Mereka sangkakan itu mungkin gurauan daripada rakan yang lain saja nak menyakat kan. Tapi bila makin lembaga tu mendekati mereka, barulah mereka sedar bahawasanya itulah benda yang nak sangat mereka tengok, dan akhirnya menyebabkan beberapa orang kawan mereka tu histeria tau, menjerit. Bayangkanlah lelaki tiba-tiba shock, tergamam, ada yang pengsan, ada yang menjerit, ada yang sempat lari dekat pintu depan tau. Dia ada 2 pintu dah, tak silap akak. Dia lari ikut pintu depan, lari berkelian. Bukan je korang lari tu, lari melarikan diri macam kita lari daripada takutkan mak kita ke ayah kita. Tak, dia lari tu dalam keadaan histeria. Cuba korang imagine kan, masa tu keadaan dekat asrama tu memang kecoh. Yang syukurnya dekat situ memang akan ada ustaz lah untuk bersama dengan student-student dekat asrama tu. So ustaz tu dia ambil keputusan dia untuk membantu keadaan. Dipanggil lah ustazah, dipanggil lah yang lain-lain kan, untuk bantu memulihkan keadaan masa tu. Alhamdulillah mereka dikumpulkan. Bukan senang tau nak pergi cekup ambil balik semula pelajar-pelajar. Memang dah lari berkeliaran tu, tak ramai mana pun. Akak pun rasa lain macam ni. So dia nak pergi ambil balik pelajar tu, nak kumpulkan satu tempat tu kan, kat bilik tu. So dia orang nak orang kata sedarkan kepada yang dah pingsan, dia nak sedarkan kepada yang tergamam. Ada tau, dia tergamam macam dia ajuk macam tu tau, macam tak tahu apa dah, macam blur. Akak malas nak cakap, dia macam bodoh-bodoh je tu. Confirm kan dia tersampuk macam tu kan. So bila cuba dipulihkan keadaan semua, alhamdulillah ambil masa tau ustaz nak bersama yang lain untuk bagi semangat pada mereka, nak sedarkan mereka pada masa tu. Jadi selepas tu ustaz memang bertegas, tak boleh adakan ataupun lakukan perkara yang syirik khurafat. Memang salah di sisi agama. Tapi alhamdulillah selepas mereka diterangkan satu persatu, mereka mula faham. Malah mereka mengambil iktibar di atas perbuatan mereka tu, walaupun alasan mereka pada masa tu hanya ingin bermain sahaja. Alasan tu telah memakan diri mereka. Jadi itulah 2 kisah seram yang dikongsikan oleh adik ipar akak pada masa tu. Masa tu akak balik kampung untuk cuti sekolah yang baru-baru ni. Macam itulah. Setakat tu saja 2 kisah seram yang dikongsikan oleh orang yang berbeza. Apa yang baik, sama-sama kita ambil jadikan sebagai tauladan, dan apa yang buruk, sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan kat sini, yang mana tak elok, jangan buat. Yang mana dicegah, jangan buat. Apapun, akak mohon agar korang semua maafkan akak kalau akak ada salah dan silap. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ni. Bye korang, terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Bye.